pertama adalah jika kita melihat tentang 3 struktur. Pertamanya intelligent quotient, yang keduanya spiritual quotient, yang ketiganya emotional quotient. Tiga-tiga elemen ini ada kepada orang perempuan dan ada kepada orang lelaki. Kita tak dapat nafikan, kajian sains membuktikan kepada kita bahawa orang perempuan ni jauh lebih cepat matangnya berbanding kawan-kawan kita lelaki di sekolah dulu kan. Memang orang perempuan dia matang cepat. Dan cuma sampai satu tahap dia terhenti sekejap je orang lelaki punya kematangan jauh lebih masak pemikirannya. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, dalam umur 9 tahun ini jugalah yang berlaku kepada para ashabah, termasuklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan banyak para pimpinan orang dulu yang telah pun mencapai umur kematangan mereka. Namun kita akui 9 tahun pada saat dan ketika hari ini mereka kurang matang. Antara sebabnya adalah mereka tidak hidup dalam keadaan masyarakat yang agak survive. Mereka hidup dalam keadaan yang dicatur. Contoh ilmu apa yang mesti mereka dapat? Mereka tak macam dulu. Dulu orang belajar tentang ilmu kemasyarakatan. Ilmu hidup ni dia belajar sejak lahir lagi. Adapun hari ni adik-adik kita tak belajar ilmu untuk hidup. Mereka belajar ilmu akademik, mereka belajar ilmu intelektual. Dan cumanya dalam urusan akil baligh ni, sama ada berkaitan dengan dosa dan pahala yang ditanggung oleh mereka pada saat umur dan kematangan mereka sudah pun masak. Pada saat mereka sudah pun mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peranan kita lah untuk pastikan bahawa anak perempuan ini mereka kenal Allah dan dapat jelas dosa pahala mereka, dan setelah daripada itu kita buat akad dengan mereka. Apa amalan para ulama? Bila dia kata kakak dah haid dah, kakak dah akil baligh, abang dah besar ya. Contoh dah jadi 5 dah, ataupun tingkatan 1 dia dah keluar kelakiannya itu, maka dia salam kakak, abang, kakak dengan abang ini salam dia, buat akad. Buat akad artinya buat percakapan, kakak sekarang ni kakak dah dewasa, kakak bertanggungjawab jaga maruah diri kakak, dan kakak kena pastikan pendidikan kepada kakak terus dijaga dan disemai sebaik-baik mungkin. Perkara ini saya berjaya lakukan kepada contoh anak-anak buah kami, sanak saudara kami, untuk bagi tahu akak dah besar, akak dah tak boleh mandi sama dengan mereka, akak dah tak boleh pakai pakaian yang kecil-kecil, akak dah kena belajar mula pakai tudung, sehingga proses pendidikan diberikan kepada mereka. Sebab itu saya nak kata mendidik anak perempuan ini bukan satu perkara yang mudah. Betul, Ustaz. Bila nak didik mereka, nak bangunkan mereka, cukup kita jaga daripada umur 1 sampai 15 tahun ditanam akidah yang sahih, akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lepas itu diletakkan fikihnya, diletakkan tasawufnya, insya-Allah lepas daripada itu tamam, Allah Taala akan memberikan kejayaan kepada mereka. Tapi ada setengah anak-anak ni Ustaz, dia ni alamak, kalau nak tidur nak kena dodoi dengan mak dia. Kan? Kalau nak perempuan nak kena dodoi dengan ayah dia. Kan? Sampai ke besar orang kata kan. Jadi ada sahabat kita di talian nak tanya satu soalan yang cukup menarik. Silakan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fuad dan Dai Aiman, terima kasih banyak-banyak pagi ni. Dipendekkan cerita soalan ni begini Ustaz ya. Mungkin soalan ni belum keluar lah. Saya nak minta pandangan Ustaz, adakah perlu ataupun memang kena kanak-kanak seperti anak-anak kita lah, yang lelaki dan perempuan remaja diasingkan daripada tempat tidurnya, maknanya dia tak boleh campur. Itu sajalah soalannya bagi ni, paling ringkas ya. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinon. Ustaz, macam Ustaz sebut tadi 2 bilik, 3 bilik, dan ada yang nak tidur bawa ketiak mak dia lah dan sebagainya. Mungkin ada garis panduan untuk perkara ini Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ramai orang yang nak buat rumah sunnah, tapi dia terlupa untuk tengok hadis-hadis berkaitan dengan macam mana rumah dan sebagainya. Antara perkara pertama yang saya boleh kongsikan sebelum ini perungkaian sunnah bagi menjawab persoalan yang sangat bagus daripada Haji Tukinon ini. Perkara pertamanya adalah para penonton sekalian, tirai sebenarnya bukan diletak di luar pintu tapi di dalam pintu Dai Aiman. Maksudnya kalau dibuka pintu bilik anak perempuan tersebut ada tirai, bukan ketika mana dia buka pintu barulah berjumpa dengan tirai. Artinya tirai di dalam pintu, bukan di luar pintu. Untuk memastikan aib dan keadaan sentiasa terjaga. Dan ada pula bilik anak-anak perempuan ini, mereka akan lebih dekat dengan kawasan yang bukan mudah untuk tetamu dapat lihat mereka. Kerana kita nak memastikan aib aurat mereka terpelihara. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, apa hikmah dia apabila Islam membahagi antara dua ini, anak-anak lelaki dan juga anak-anak perempuan? Perkara yang pertama adalah kita nak memastikan bahawa
sistem sosial mereka ini terpelihara Dai Aiman. Dan mereka ni satu orang yang sedang explore, sedang tengok apa yang boleh buat. Syahwat mereka sedang meningkat. Sebab itu di antara pengalaman kami dalam menguruskan anak-anak yang dah terlanjur ini, cukup ada pelbagai jenis umur ada. Ada orang terkejut, ya Ustaz 9 tahun, 10 tahun. Saya ada fakta kes yang membuktikan bahawa adik umur 12 tahun telah berjaya untuk mengandung anak luar nikah. Sehingga pada saat dan ketika itu dia mendukung anaknya ketika pada dia tingkatan 1 untuk membasuh anaknya di sinki dalam keadaan dia terpaksa berjengkit, Aiman. Sebab dia kecil lagi, para penonton sekalian. Ada juga di kalangan mereka kerana mengandung anak luar nikah, apa yang berlaku? Mereka bawa kereta laju-laju dan dia dah geram dengan anak dia dalam satu kereta ni. Dia berbalah dengan ayah dan mak dia. Dia kat belakang kecil dan dia ada anak luar nikah. Apa yang dia buat? Dia buka tingkap dan dia campak anak yang dipeluknya itu keluar tingkap. Apa berlaku dengan anak tu, Dai Aiman? Alhamdulillah masih hidup sehingga ke hari ini, tetapi lumpuh seluruh badan. Sebab itu na'udzubillah min zalik. Saya nak beritahu saudara sekalian, syahwat mereka sedang meningkat naik dan mereka sedang mencuba, dan waktu inilah Allah SWT Muhammad, apa yang terhidangkan kepada mereka sangat harus dilentur dan dididik. Sebab itu saya nak ulang kembali apa yang disebut oleh Al-Habib Omar bin Hafiz. Dia kata di antara mata yang paling jahat itu adalah mata lelaki yang persendirian, yang bujang, yang mana mereka selalu tengok maksiat, selalu tengok apa perkara yang boleh menghiburkan mata mereka. Kita kena ingat, orang lelaki dan perempuan tak sama. Cukup walaupun orang lelaki tersebut menutupkan mata dia, membayangkan maksiat, maka syahwatnya naik. Tidak seperti perempuan. Perempuan itu perlukan di antara beberapa pergerakan dan sebagainya. Tapi oleh kerana itu, untuk memastikan anak lelaki ini mereka berjaya dipimpin dan tidak rosak kerana bidikan hawa nafsu mereka, maka kita kena pastikan bahawa para penonton sekalian, mereka tetap akrab dengan agama Allah dan patuh kepada disiplin dalam rumah untuk memastikan rumah tersebut menjadi baiti jannati. Masya-Allah. Syurga. Ini dia yang kita faham bila mana Islam menggariskan satu-satu garis panduan itu untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia, baik Ustaz. Dan kita faham dalam Quran pun ada sebut Ustaz, wa yahfadhu furujahum. Maknanya menjaga macam mana ayat dia Ustaz? Saya pun lupa. Menjaga kemaluan dan menjaga pandangan mata, Ustaz. Dan ini satu kesinambungan dua perkara. Bila mana jaga mata, maknanya kemaluan terjaga. Dan bila kita biasa tengok, Ustaz, dan dalam satu syair Arab pun ada menyebutkan ia bermula daripada fanadratun, melihat, fakalamun, famauidun, fasalamun, faliqaun, yang mana bermula daripada pandangan mata, kemudian halo-halo, salam-salam, kemudian membuat satu pertemuan dan akhirnya berlakunya penzinaan. Jadi daripada pandangan